Assalamualaikum, saya Nur Ain. Ada yang tanya saya tentang fertility bekam. Apakah bekam bagus untuk kesuburan? Dan saya cakap memang untuk kita conceive ataupun untuk kita menjadi lebih fertility kita meningkat, kita memang sangat sarankan untuk berbekam. Tapi di sini saya nak katakan bahawa kita tidak hanya boleh bergantung kepada bekam untuk conceive, sebab ada juga beberapa faktor-faktor lain yang kita nak kena ketahui tentang diri kita ini untuk memperbaiki kesuburan. Selain kita hanya berbekam saja, kita ada kena tengok beberapa hal-hal yang lain. Misalnya, kita nak tahu sama ada badan kita ini sejuk ataupun panas. Kita nak kena pastikan dalam badan kita ni hangat. Sebab bila kita hangat, ia akan menjadi lebih bertenaga dan juga perjalanan darah itu lancar. Kita kalau sejuk dalam semua slow, tak bertenaga. Jadi kita nak tahu sama ada kita orangnya suka tak minum air batu, air sejuk, ataupun selalu dalam aircon, ataupun kita kurang berpeluh. Kita harus kena ubah. Kalau macam dalam badan kita sejuk, kita kena minum habatus sauda ataupun kena minum air jahe, air halia untuk menghangatkan balik dalaman badan kita. Kita perlu kurangi minum air batu, kurangi minum air es box. Kita harus banyakkan berpeluh, jalan kaki, kurangi aircon, jangan mandi malam, jangan tidur aircon. Itu pun penting, nombor 1. Nombor 2, yang tadi tu kena minum air hangat jangan, kalau boleh jangan, kurangi air batu lah. Kena sentiasa selalu minum air hangat. Nombor 2, kita nak ketahui juga sama ada kita orangnya cukup iron atau tidak. Kena lihat kepada pemakanan kita. Kalau kita orang selalu takut makan, takut gemuk, makan kita tak betul, makan tak tentu time, kita tak ada makan sayur, tak ada makan daging, kita kurang khasiat tak balance, kita selalu mabuk, selalu melayang-layang, selalu pening-pening, sejuk, cepat sejuk, selalu macam nak pitam, nak muntah, tunduk bangun, berpusing, macam kita seolah-olah macam ada vertigo gitu. Itu boleh menunjukkan bahawa kita kurang khasiat pemakanan, terutama sekali iron ataupun khasiat yang daripada daging ataupun sayur-sayur hijau yang gelap-gelap. Tengok kalau kita ada kurang makan tu, kita nak kena tambah. Kalau sayur, sebaiknya kita makan tiap hari, tukar-tukarlah sayur-sayur hijau gelap-gelap gitu. Kalau daging merah, hanya makan seminggu sekali sebesar tapak tangan untuk tambah zat besi kita. Selain daripada itu juga boleh juga amalkan makan kurma, kismis dan sebagainya untuk tambahkan khasiat darah kita seperti iron, folic acid dan sebagainya, untuk menguatkan balik sel-sel darah kita, sebab itu sangat perlu untuk kita conceive. Itu 2. Nombor 3, kita nak ketahui juga stress level kita. Sama ada kita tekanan kita terlalu berat atau tidak, kita selalu cranky, moody macam itu atau tidak. Kalau kena cuba untuk atasi stres kita. Memanglah masalah tu tak dapat dielakkan, tapi sekurang-kurangnya kita bantu diri kita untuk rasa lebih calm, lebih relax gitu. Kita happy-happy keluar dengan family, kita pergi mana-mana lah, buat aktiviti yang boleh membuat kita lebih happy, mengurangi stres. Kita kena berbual, jangan semuanya masalah simpan dalam hati, kita kena share untuk mengurangi stres. Dan seterusnya, yang nombor 4, kita nak tahu juga kita orangnya kurang rehat atau tidak, kurang tidur atau tidak. Kita perlu cukupkan rehat kita. Badan kalau penat, sentiasa penat, lemah, tak kuat untuk conceive juga. Ni adalah di antara faktor-faktor yang kita kena lihat juga, selain daripada membuat bekam sahaja untuk memperbaiki kesuburan ataupun fertility bekam gitu. Untuk berbekam, bagaimana ia membantu untuk kesuburan kan? Yang pertama sekali, bila kita terlalu banyak toksin, perjalanan darah kita tak menjadi lancar, menjadi slow. Sebab darah itu menjadi berat kerana banyak toksin, dia jadi pekat, kemudian jadi berat, kemudian tu jadi tersumbat. Mungkin tersumbat itu juga menyebabkan susah untuk conceive. Jadi dengan itu buat bekam untuk detox, untuk memperbaiki perjalanan darah, dan seterusnya
harus lihat kepada faktor-faktor yang tadi saya cakap tu untuk memperbaiki kesuburan. Dan jika anda perlu makan suplemen, boleh teruskan juga. Jika perlu makan suplemen iron, teruskan. Suplemen multivitamin pun teruskan. Jika perlu makan macam herbal-herbal yang boleh bantu untuk menghangatkan badan, habatus sauda, jahe, halia, tu semua teruskan juga. Jadi kita perlu menggabungkan semua ni untuk membantu kesuburan. Dan selain daripada tu juga, kalau ada masalah-masalah lain, mungkin ada cyst ke apa, itu kita harus rujuk kepada doktor lah untuk dapatkan nasihat yang lebih pakar. Jadi tapi untuk sekarang ni, untuk basic saja, inilah yang saya kongsikan kepada anda. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak.